Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zaliza binti Muhammad Janus dan rakan-rakan saya Nur Izzatul Syazwani binti Saharani serta Muhammad Azim bin Abdul Fatah. Kami dari kumpulan NSRB 3B akan membentangkan topik yang bertajuk Kesan COVID-19 dalam pembinaan kesepaduan sosial di Malaysia bagi subjek Malaysian History CTU 555. Baiklah, pertama sekali saya akan memberi sedikit pengenalan berkenaan dengan COVID-19 dan kesepaduan sosial. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 ialah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus sindrom pernafasan akut yang teruk. Kes pertama yang diketahui telah dikenal pasti di Wuhan, China pada Disember 2019. Penyakit ini merebak dengan cepat ke seluruh dunia dan mengakibatkan pandemik COVID-19 dan telah menjejaskan hampir semua negara di seluruh dunia dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Kesepaduan sosial adalah istilah dan konsep yang digunakan oleh pakar akademik untuk menggambarkan pengalaman hubungan etnik Malaysia sejak 13 Mei 1969. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan etnik rata-rata hidup dalam keadaan aman, stabil dan harmoni kerana kewujudan sistem sosial yang dibina selama ini. Kesepaduan sosial merujuk kepada kekuatan berhubungan dan rasa kebersamaan dalam kalangan kumpulan masyarakat. Salah satu indikator kesepaduan sosial ialah aspek model sosial yang dikongsi bersama-sama sumber yang ada dalam sesebuah kelompok tersebut, termasuk berkongsi maklumat, pengetahuan dan perasaan tentang sesuatu isu yang berlaku dalam kelompok masyarakat itu. Terdapat 3 objektif bagi topik ini iaitu pertama, menganalisis kesepaduan sosial sebelum COVID-19 di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti kesan kesepaduan sosial selepas COVID-19 di Malaysia. Dan yang ketiga, menilai pembinaan kesepaduan sosial selepas COVID-19 di Malaysia. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Fakta dan perbincangan merujuk kepada objektif. Perubahan sosial boleh berlaku disebabkan oleh cara interaksi antara masyarakat. COVID-19 melanda Malaysia bukan sekadar mendorong masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan suasana baru, malah mencetuskan segala perubahan sosial secara tidak langsung dalam kehidupan dari segi perhubungan sosial, ekonomi dan cara pendidikan. Terdapat satu fakta yang tidak dapat dinafikan semasa COVID-19 melanda. Berlakunya perubahan seperti ekosistem, perubahan teknologi, pertumbuhan populasi masyarakat, perubahan ideologi, perubahan ekonomi dan perubahan berpolitik. Merujuk pada kesan-kesan pula, wabak ini memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan masyarakat. Ia telah menimbulkan perubahan yang amat drastik kepada corak kehidupan masyarakat. Beberapa teori perubahan yang mendorong perubahan sosial seperti perubahan sama ada dalam skala kecil, perubahan pola berfikir maupun perubahan besar melibatkan struktur masyarakat yang bakal memberi kesan kepada kehidupan mendatang. Menurut kata Hans, ramai rakyat mula hilang pekerjaan disebabkan wabak berjangkit COVID-19. Menurutnya lagi, kes bunuh diri di negara jiran semakin meningkat disebabkan COVID-19. Negara Thailand adalah satu-satunya bergantung kepada sektor pelancongan. Kadar pengangguran semakin meningkat kerana penutupan sektor ekonomi. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzatul Syazwani binti Saharani. Saya akan bentangkan 5.0 untuk menganalisis kesepaduan sosial sebelum COVID-19 di Malaysia. Yang pertama, keragaman budaya. Sebelum COVID-19, terdapat toleransi yang cukup tinggi antara kelompok-kelompok etnik ini. Masyarakat Malaysia secara umum menghargai dan menghormati keanekaragaman budaya yang ada. Yang kedua, agama. Sebelum COVID-19, hubungan antara agama di Malaysia umumnya relatif harmonis dengan saling pengertian dan toleransi antara umat beragama. Ada banyak tempat ibadah yang berhampiran dan perayaan-perayaan agama
sering dirayakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Yang ketiga, interaksi sosial. Masyarakat Malaysia cenderung memiliki interaksi sosial yang kuat dan rasa saling peduli antara anggota masyarakat. Sebelum COVID-19, terdapat banyak acara budaya, festival dan perayaan yang melibatkan partisipasi berbagai kelompok etnik dan agama. Ini mencerminkan kesepaduan sosial yang kuat dan semangat saling menghormati di antara masyarakat. Bagi objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti kesan kesepaduan sosial selepas COVID-19 di Malaysia. COVID-19 sememangnya telah mengukuhkan perpaduan kita. Pandemik telah menunjukkan perpaduan wujud di mana-mana di seluruh negara apabila semua rakyat Malaysia bertindak membantu golongan yang memerlukan tanpa mengira kaum dan agama. Kita dapat melihat banyak bantuan daripada pelbagai jabatan dan pertubuhan bukan kerajaan di semua negeri membantu masyarakat dengan pelbagai jenis bantuan seperti bantuan makanan dan perkhidmatan lain tanpa sebarang diskriminasi kaum, agama dan jantina. Rakyat berlumba-lumba menghulurkan bantuan sekiranya terdapat segelintir masyarakat yang bermasalah. Corak kehidupan manusia juga telah berubah selepas pandemik COVID-19 menerusi cara hidup baru ataupun dipanggil norma baru seperti amalan pemakaian pelitup muka, penjarakan sosial dan mengelakkan daripada tempat sesak. Norma baru ini adalah sebati dalam kehidupan kita, bukan sahaja untuk mencegah penularan wabak COVID-19 tetapi juga dapat mencegah penyakit berjangkitan yang lain seperti batuk, selesma dan lain-lain juga. Ia juga telah mendidik keluarga dan komuniti agar lebih berhati-hati di tempat awam. Majoriti rakyat Malaysia menerima norma baru ini dengan baik. Perubahan sosial yang berlaku turut memberi implikasi positif dan negatif kepada rakyat Malaysia. Implikasi positif yang boleh kita lihat ialah seperti masyarakat mula mengamalkan gaya hidup sihat, pengambilan vitamin dan makanan tambahan yang meningkatkan imunisasi badan. Selain dari itu, perkembangan media digital di Malaysia juga semakin maju. Perkembangan teknologi ini digunakan secara meluas dari aspek pendidikan, ekonomi dan sosial. Banyak platform perniagaan secara digital yang diwujudkan untuk memudahkan para peniaga yang terkesan akibat COVID-19. Contohnya, e-Bazaar dan platform lain seperti Shopee, Lazada, TikTok, Instagram dan Facebook yang mana para peniaga membuat jualan secara live. Bukan sahaja peniaga, malah ramai golongan yang hilang pekerjaan telah memulakan hidup baru dengan berniaga untuk menyara keluarga. Perkembangan teknologi ini juga telah memudahkan sistem pendidikan agar pembelajaran dapat diteruskan walaupun negara kita diserang COVID-19. Banyak platform yang digunakan bagi sesi pembelajaran seperti Google Classroom, Zoom, WebEx dan lain-lain lagi, yang mana ianya memudahkan pihak guru dan juga pelajar. Tetapi, perkembangan teknologi ini juga boleh memudaratkan dan memberi kesan negatif kepada masyarakat sekiranya tidak digunakan dengan betul. Contohnya, terdapat banyak berita palsu yang disebarkan melalui media sosial yang menyebabkan kerisauan orang ramai. Terdapat juga pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab menyebarkan sentimen berbau perkauman yang menimbulkan kemarahan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Kanak-kanak juga terdedah kepada ancaman negatif kerana mereka juga didedahkan dengan dunia tanpa sempadan ini. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan untuk mengawal penggunaan media sosial terhadap anak-anak. Pelbagai konsep yang diketengahkan oleh kerajaan seperti Kita Jaga Kita, Keluarga Malaysia, Malaysia Madani dan banyak lagi yang membantu memantapkan lagi kesepaduan sosial di Malaysia. Kita dapat lihat pelbagai inisiatif yang dilancarkan untuk membantu komuniti atau golongan yang memerlukan tanpa mengira agama, kaum dan budaya. Sebagai contoh, laman web kitajagakita.com, misirakyat.com dan banyak lagi. Dalam erti kata lain, COVID-19 memberi nafas baru atau perubahan dalam kesepaduan sosial di Malaysia dengan cara yang lebih kreatif.
7.0 menilai pembinaan kesepadan sosial selepas COVID-19 di Malaysia. Yang pertama, kebudayaan gotong royong. Kebudayaan gotong royong merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kesepadan sosial di Malaysia. Kebudayaan ini diterapkan dalam kehidupan seharian, khususnya dalam kalangan masyarakat kampung. Semangat gotong royong ini memberi peluang untuk berinteraksi dengan pelbagai etnik dan membina hubungan yang rapat. Yang kedua, makanan. Makanan merupakan salah satu aspek penting dalam kebudayaan Malaysia. Pelbagai hidangan tradisional dari pelbagai etnik di Malaysia sering berkongsi dan memperkenalkan makanan mereka kepada mereka yang lain. Ini juga menyumbang kepada keharmonian dan kesepaduan antara etnik yang berbeza. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan adalah satu lagi faktor yang penting dalam mempertahankan kesepaduan sosial di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia mempromosikan nilai-nilai seperti perpaduan, toleransi dan kepelbagaian. Pendidikan juga memberi peluang kepada pelajar untuk memahami dan menghargai kepelbagaian etnik dan agama di Malaysia. Terima kasih. Dan akhir sekali, meskipun pandemik COVID-19 memberi kesan yang amat besar kepada negara, terutamanya dari segi ekonomi, masih ada sudut positifnya, iaitu mengukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Rakyat telah membuktikan bahawa mereka adalah masyarakat prihatin dan turut bekerjasama dengan kerajaan menghulu bantuan, terutamanya ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.